ada membangkitkan tentang kenapa barang-barang kawalan tidak ditetapkan sepanjang masa. Kenapa harga kawalan hanya diadakan sewaktu musim perayaan sahaja, tidak ditetapkan selama-lamanya. Semua ada 16, 17 yang ditetapkan sewaktu kita menghadapi musim perayaan. Ada yang pertamanya yang hormat, pihak kerajaan tidak bercadang untuk mengawal harga bagi membolehkan peniaga bersaing sesama mereka dan menawarkan harga yang termurah kepada pengguna. Kalau kita tetapkan harga, misalnya harga ayam contoh, very popular subjek ni. Harga ayam dia turun naik. Kalau kita tetapkan harga ayam tu katakan RM8, ada masanya harga ayam boleh turun kepada harga RM7. Tetapi kerana kita telah letakkan shilling, semua peniaga akan meletakkan harga RM8. Sepatutnya pengguna berhak untuk dapat harga RM7 kalau harga dah turun. Tapi kalau kita tetapkan, peniaga akan mengambil kesempatan. Itu yang pertama. Kesan yang kedua ialah dari segi supply dia. Peniaga-peniaga katakan kita tetapkan harga ayam RM8 tadi. Tiba-tiba harga ayam meningkat akibat daripada harga makanan ayam yang tinggi, harga anak ayam yang tinggi, harga ayam naik jadi RM9. Kalau ini berlaku dan kita tetapkan juga harga ayam RM8, peniaga supplier ayam lebih baik tak payah jual ayam kerana rugi RM1. Jadi tutup. Jadi tak boleh. Jadi inilah dia punya pro dan kontranya. Sebab itulah sebagai sebuah negara yang dianggap sebagai pasaran yang bebas, jadi kita buka pasaran ini, kita beri consumer yang menentukan harganya, dan jika harganya turun, konsumer akan mendapat keuntungan, dan jika harga naik, konsumer terpaksa bayar harga tinggi. Walaupun dari segi masa-masa tertentu, misalnya musim perayaan, demandnya tinggi, dan peniaga mungkin akan mengambil kesempatan dalam masa 2 minggu, misalnya hari raya puasa, harga demandnya terlampau tinggi, lebih daripada hari biasa. Jadi waktu itu peniaga mungkin akan menaikkan harga. Sebab itulah kita kawal harga itu dalam masa 2 minggu. Untuk pengetahuan, sewaktu hari raya puasa baru-baru ini, kita menetapkan harga ayam RM7.20. Rata-rata peniaga ayam mengeluh. Di Terengganu keluar dalam surat khabar dan sebagainya, mereka tidak dapat keuntungan kerana harga ayam sudah pun tinggi. Tapi kerana kita fix harga dia tidak ada pilihan, terpaksa mengalami kerugian dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita untuk dalam suasana menang-menang antara peniaga, consumer ataupun pengguna dan sebagainya, kita leave it to the market dengan izin untuk menentukan harga tersebut. Terima kasih Berhormat Menteri. Saya juga turut sama rasa bersimpati atas isu ialah bunyi di isu ayam, tapi kesan yang terkena kepada Kementerian yang berhormat agak besar juga. Baru ni berita ataupun media memaparkan bahawa kenaikan harga ayam walaupun tidak ada kena-mengena dengan musim perayaan besar, kenaikan ni sehingga RM12 ada setengah tempat. Itu dipaparkan oleh media. Ada RM10, ada RM8 dan sebagainya, agak tidak terkawal. Dan di antara alasan yang diberi secara majoriti mengatakan bahawa wujudnya galakan untuk menyebabkan harga ayam meningkat disebabkan pengumuman kerajaan memberi bonus dan menaikkan gaji serta memberi sumbangan secara langsung ke dalam pengguna atau isi rumah tangga. Jadi ini alasan yang digunakan. Ini bermakna ada satu kesan rantaian yang Kementerian yang berhormat terpaksa tanggung. Saya nak tahu apakah cadangan yang berhormat untuk orang kata untuk merealisasikan kaedah harga ditekan untuk naik disebabkan alasan kita lebih dulu memberi galakan kerana meningkatkan keupayaan kewangan disebabkan janji untuk memberi subsidi ataupun wang tunai secara langsung. Terima kasih. Sebenarnya itu adalah persepsi sebenarnya, tanggapan. Apabila naik
kajian umumkan bonus misalnya, harga ayam naik. Sebenarnya tidak ada kaitan. Sebab kalau barang-barang lain semua naik serentak, itu mungkin ada kaitan. Tetapi ada barang yang produk yang harganya turun, berbeza daripada sebelum itu. Ada yang turun, ada yang naik. Itu perkara biasa dalam suasana ekonomi seperti kita. Dan walaupun pihak kementerian lebih proaktif apabila mewujudkan task force, special squad untuk mengeluarkan notis di bawah Anti-Profiteering Act dengan izin Akta Pencatutan, memberi notis tunjuk sebab kepada peniaga-peniaga, kepada pemborong-pemborong dan juga kepada penternak kenapa tindakan tidak boleh diambil di atas dasar profiteering ini. Dan mereka memberi jawapan kepada kita, iaitu salah satu sebabnya adalah makanan ayam mahal dan makanan ayam diimport daripada luar. Jadi kita merupakan pengimport makanan ayam. Jadi kalau harga naik, maka tidak ada pilihan, mereka terpaksa menaikkan. Di peringkat ternak naikkan ayam, bermakna di peringkat pemborong terpaksa menaikkan ayam, dan di peringkat runcit juga menaikkan ayam. Itu sebab yang diberi oleh mereka. Walau bagaimanapun, beberapa hari selepas itu harga ayam stabil balik. Apabila waktu musim perayaan Deepavali, kita sudah boleh menetapkan harga ayam sebanyak RM7.50 daripada RM10 sebelum itu, beberapa minggu sebelum itu. Dan ini adalah proses biasa, turun naik harga. Sebab itu saya kata ada masanya turun, ada masanya naik. Bawang putih, bawang merah pun macam itu juga, ada masa sampai RM12 dan sekarang ni sudah jadi RM5. Jadi masalah kita, waktu turun kita senyap, waktu naik yang kita bising. Terima kasih Datuk Speaker. Menteri, saya Sabtu yang lalu saya pergi ke pasar Banting sebab saya ni suami misali, selalu beli barang-barang saya. Jadi minggu sebelum itu saya diberitahu bila saya pegang ikan kembung sekilo RM9. Tapi hari Sabtu yang lalu ikan kembung sudah naik RM11. Begitu juga dengan ayam yang tidak diseragamkan harganya. Dan saya melihat daripada harga surat khabar harganya berbeza-beza. Apakah kementerian boleh menguatkuasakan supaya harga itu distandardizekan, tak kira di desa, bandar ataupun di pekan, di kampung yang jauh pedalaman, harga itu ditetapkan sebagai harga wajib. Dan kalau dinaikkan terlampau tinggi, boleh diambil tindakan oleh kementerian yang berhormat menteri. Dan saya melihat ini tidak akan berlaku penganiayaan. Kalau tidak, berbeza-beza harga yang akan menggerungkan pengguna dan akan memberikan kesan buruk kepada perbelanjaan sisi rumah. Okay. Jadi saya mohon menteri kalau ada sebegitu polisinya. Terima kasih Yang Berhormat. Ayam ni tak masuk dalam perbincangan kita sebenarnya peringkat awalnya. Jadi saya nak habiskan soal ayam ni. Yang pertamanya jawapan kepada sebuti tadi, kita akan berbincang dengan Kementerian Pertanian dari segi bagaimana kita nak buat persediaan tentang import makanan ayam tadi. Dan yang kedua, kita mana boleh kita nak tetapkan harga ayam tu, sebab ianya adalah mengikut rantaian-rantaian pengedaran tu. Ayam di Kuala Lumpur, katakan ayam di Muar, kerana adanya pusat ternakan ayam di Muar mungkin lebih murah kerana dari segi transportnya satu rantaian, satu lapis saja. Kalau dah nak sampai ke kampung yang pendalaman, dia akan melalui pengangkutan 2, 3, 4 lapis dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang menyebabkan harga tinggi. Jadi agak sukar kita untuk menetapkan harga kerana dari segi kos pengangkutan yang terpaksa ditanggung oleh pembekal-pembekal.